Pantang larang ini sebenarnya masih digunakan oleh masyarakat orang asli, terutamanya bagi masyarakat orang asli Semai di kawasan khususnya di Pahang. Dan okey, jom kita tengok. Selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Aryan Dito. Dalam channel ini saya banyak bercakap tentang orang asli, dan kepada sesiapa yang baru terjumpa channel ini, saya hargai sangat-sangat jika anda boleh bantu saya dengan 2 klik, iaitu button like, share dan subscribe. Baik, hari ini saya akan menceritakan tentang 10 pantang larang orang asli yang pelik tetapi masih diamalkan sehingga ke hari ini. Pantang larang yang pertama adalah serlong ataupun serenglong. Okey, pantang larang serlong ni yang bermaksud janji yang tidak ditepati yang melibatkan pergerakan. Kenapa saya cakap pergerakan? Sebab okey, pada zaman dulu masyarakat orang asli dia tidak tinggal secara setempat. Dia akan berpindah randah dari point A ke point B. Oleh itu, serenglong ni amat ditegah sekali lah bagi masyarakat orang asli sehingga ke hari ini. Sebab bila kita berjanji dengan orang yang berjanji itu tidak akan mendapat kecelakaan, tetapi orang yang termakan janji itu yang mendapat kecelakaan. Saya pun tak tahu kenapa macam mana. Cara untuk kita mengelakkan daripada serlong ni terjadi adalah meletakkan bubu di jalan utama rumah supaya entiti tersebut tidak mengganggu kita, dan entiti itu sebenarnya yang kami sangat takutkan sebab mendatangkan kecelakaan. Seterusnya adalah tidak berjanji sewenang-wenangnya, atau yang terakhir dengan cara kita cakap dekat orang tu en kat en serlong, maksud dia saya tak berjanji, ataupun kat en janji sengoh serlong. Jerenglong adalah pantang larang yang khusus untuk wanita yang datang bulan ataupun haid. Sebab dalam istilah bahasa Semai, datang bulan tu dia bermaksud kabica ila. Kalau ditranslatekan secara terus dalam bahasa Melayu, dia bermaksud dia tidak makan kinzih. Kenapa dia tak makan kinzih? Sebab kami percaya bahawa pantang larang ini berkaitan dengan beliau. Beliau tu siapa? Kinzih lah. Siapa lagi? Jika pantang larang ini tidak dipatuhi dan dilanggar, maka orang yang melanggar pantang larang itu akan mendapat sakit dan penyakit. Antara penyakit yang diperolehi kalau kita langgar pantang larang ni adalah sakit dada, muntah-muntah, dan lebih teruk lagi, seseorang yang melanggar pantang larang ini dia akan bertukar menjadi seekor kinzih. Sebab itu kami namakan orang yang datang bulan ni sebagai kabica ila. Sebab itulah ada kaitannya dengan seekor kinzih. Antara makanan yang tidak boleh dimakan oleh seseorang perempuan adalah dia tidak boleh makan rebung, seperti yang ada dekat video saya sebelum ni berkaitan rebung. Dia tak boleh makan rebung, dia tak boleh makan petai, dia tak boleh makan benda yang tajam lah. Contohnya dia tak boleh makan ikan keli. Itu antara makanan yang dianggap sebagai melanggar pantang larang ini. Pantang larang jerenglong ni dia bukan sahaja berkaitan dengan seekor kinzih, tetapi pantang larang ini juga dia berkaitan dengan si belang ataupun harimau. Sebab itu kami sangat tidak menggalakkan perempuan yang sedang datang bulan untuk mengambil rebung. Dia tak boleh ambil rebung, dia tak boleh sentuh rebung, dan dia tidak boleh makan rebung. Memang tak boleh. Taruk ataupun terkena. Taruk ni dia, kita akan mendapat taruk ni sekiranya kita buat sesuatu yang tidak sepatutnya di sesuatu tempat. Taruk juga akan berlaku sekiranya seseorang itu tidak menjaga percakapan, tak jaga mulut.
bila pergi dekat sesuatu tempat yang baru. Dia akan terkena taruk. Antara situasi yang seseorang itu akan terkena taruk seperti tadi yang saya cakap, dia cakap yang bukan-bukan dekat tempat yang baru. Selepas itu dia membuang air kecil di busut anai-anai. Dekat busut tak boleh, dekat pokok yang berlilit-lilit akar kayu tu tak boleh. Kenapa saya cakap air kecil saja? Sebab takkan kita nak buang air besar pula kan dekat busut. Terusnya membuang sisa makanan merata-rata, meletakkan sesuatu di dalam bekas yang tertutup kemudian dibuang. Bukan tak boleh letak dekat dalam yang bekas. Contohnya kita letak makanan dalam Tupperware kan. Yang tu bolehlah kita letak makanan, tetapi ni contohnya dia ambil satu botol yang terbuang, contohnya botol kaca, dia masukkan tanah dalam botol kaca tu, kemudian ditutup dan dia buang. Yang tu dia akan dapat taruk. Okey, antara kesan dapat taruk ni, seseorang itu akan mendapat penyakit seperti saya pun tak pastilah yang melingkar dekat perut tu. Apa benda tah? Saya lupa nama dia. A few moments later. Macam penyakit kayap. Kalau anda boleh Google lah, cari dekat encik Google tu. Macam penyakit kayap yang keliling badan tu. Itu adalah kesan taruk. Seterusnya adalah pantang larang gertap. Okey, gertap ni dia situasi di mana ada banyak pokok-pokok yang kita nak makan. Contohnya pokok rambutan. Pokok rambutan yang baru kita jumpa dekat satu tempat tu. Contohnya kita masuk dekat hutan, kita nampak satu pokok rambutan, kemudian sebelah dia ada pokok yang lain. Tak kisahlah pokok buah-buahan ke ataupun pokok yang biasa. Memang kami tak boleh ambil makanan tu untuk dimakan. Sebab gertap ni dia punya kesan sama juga macam taruk tadi. Dia lebih kurang macam tu je dia punya kesan. Jadi kami sangat tidak boleh ambil makanan yang gertap. Pantang larang ini rasanya semua dah tahu. Okey, pantang larang yang seterusnya adalah pantang larang tulah. Pantang larang tulah ni bermaksud kita tak boleh menderhaka dekat mak ayah kita. Kita tak boleh menderhaka dekat orang yang lebih tua daripada kita. Oleh itu, dalam masyarakat orang asli Semai, dia ada panggilan khusus untuk orang yang lebih tua daripada kita, iaitu kami menggunakan perkataan Jun. Kalau perkataan Hek, dia hanya terpakai untuk orang yang sebaya dengan kita dan orang yang lebih muda daripada kita. Kalau orang yang lebih tua daripada kita, kita akan memanggil dia Jun untuk menggantikan perkataan Hek.